Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu ukir dari papan. Anak-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok muli ke tanjung. Hati terkenang mulut menyambut. Hati terkenang mulut menyambut. Dah tersamsul pula dah. Cubaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi berimbukan beragama Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan SU kita. Saya alamak, nama apa tuan Nasrul? Pak Badrul. Tuan Badrul, pengacara majlis ni, cuba siapkan senarai salutasi. Apa bondo ni? Aduh. Kan, kau dokut seorang kan. Saya tertarik dengan nama pembaca doa tadi. Apa nama tadi? Teknologis doktor. Oh, dahsyat tu. Bersusun teknik doktor saudara kan. Tak sampai lagi. Yang sampai apa? Syekh lagi kan. Aduh, steady lah. Cara dia angkat tangan tu pun mak sampai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Begitu juga kepada ketua-ketua jabatan dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Itulah dia wanita kan. Kalau dia punya program, tajuk semua, tajuk puji lah. Peranan wanita berkejaya, isteri dan ibu solehah. Tak boleh ke ibu aja. Kan dah ada dah puji-pujian. Tajuk puji yang perempuan. Kalau tajuk lelaki, cabaran jadi suami semua kan, tu biasa. Tapi tak apalah dah. Dia tuan rumah kan, ikut ajalah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini bila bercerita tentang peranan wanita berkerjaya menjadi ibu, memang tak ada siapa yang boleh menafikan kehebatan tu. Sebabnya ada istilah dia panggil Iron Lady. Dia tak pernah sebut Iron Man tu nampak dia kena pakai iron baru jadi iron. Tapi orang perempuan ni dengan pengorbanan yang dia buat, dengan bayangan dia bekerja kan, dengan bekerja dia puspanita lagi, lepas tu sempat selfie lagi kan, lepas tu dengan menyusun program lagi, dengan kerja hakiki lagi yang nak diselesaikan. Lepas tu dia balik rumah, dia juga adalah ibu, dia juga ada merupakan isteri, melayan kehendak anak, melayan kehendak anak mak mentua kan. Laki kau lah, tanya apa lah lagi anak mak mentua. Jadi mana kata kalau lelaki belum tentu lagi dia boleh keadaan macam tu. Dia jadi suami, katalah dia jadi suami, dia kena duduk rumah, dia kena masak, dia kena ni, maka ramailah suami akan meninggal dunia. Disebabkan dia keupayaan dia macam perempuan tak ada. Sebab orang perempuan nature dia. Tu sebabnya Tuhan jadikan wanita ni sangat istimewa. Sangat istimewa. Dari segi definisi peranan, bahagian, pekerjaan, tugas, ilmu pula pengetahuan dalam perkara-perkara dunia akhirat, zahir batin dan lain-lain lagi. Wanita, isteri, ibu, kaum putri, kewanitaan, perihal wanita, sifat-sifat wanita dan sebagainya. Berkejaya melakukan dan menjalankan sesuatu atau pelbagai kegiatan, usaha, tugas dan sebagainya. Manakala solehah, taat dan patuh kepada perintah Tuhan, yang digunakan khusus untuk perempuan sahaja. Solehah, jarang dengan lelaki solehah. Lelaki soleh ada kan. Dan saya mendoakan semoga semua yang ada di depan ni menjadi yang solehah-solehah saja.
mudah-mudahan. Tapi belum, dia bukan automatik, ya, bukan automatik walaupun nama dia solehah. Ya, bukan automatik. Jadi kita akan tengok dari segi, jangan risau, saya punya ceramah ada ceramah international. Yang bukan Islam pun boleh dengar. Walaupun saya petik hadis ayat Quran, boleh ambil lah kebaikan-kebaikan daripada apa yang saya petik tu. Panjangkanlah keranji dikait, hal bantua ke diri menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami dan isteri. So dalam kita berkerjaya dah tentulah akan berlaku perkara kecil hati, tiba-tiba kena kerja malam, lepas tu nak pula jadi ketua jabatan ataupun jadi kumpulan A, pegawai kumpulan A dapat allowance telefon. Bila dapat allowance telefon, mati pun kau kena jawab telefon. Faham? Lepas tu yang telefon kejap-kejap bos, pukul 2-3 pagi pun telefon. Hello ni Mira, tolong tengok. Mira bukan nama sebenar. Ada nama, ada ketua jawatan nama Mira. Ni minta tolong ni. Pukul 2 pagi, Pahal bos. Apa dia nak? Kerja. Macam itulah jawapannya. Kan? Dan tak kurang juga berlaku masalah di tempat lain, bukan di sini. Di tempat lain skandal di tempat kerja. Ada berlaku. Di sini tak berlaku. Saya dah check dah, tak ada. Di tempat lain. Ya. Dan begitu juga. Ustaz, kau cakap lah kau nak apa? Oh, ya ke? Oh ni. Dia tak kuat. Oh ni pun kuat. Aku dah macam hello cubaan. Langsung tak bunyi. Cubaan testing 1 2 3. Dah. Cubaan. Yang belakang tadi tak dengar ke apa? Kita mula balik semula. Parah betul. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik Bengkulu. Asmara cinta menampi janji, pelangi rindu di lastik jerbu. Dia ada kaitan dengan apa so kuat sangat kan, dia ada kaitan lah dengan kehidupan kita berkeluarga dan sebagainya. Jadi bila kita sebutkan tentang wanita berkerjaya, sudah tentulah kita terdapat mengelak daripada peranan-peranan yang perlu dimainkan. Kita sebagai seorang yang bekerja, macam mana tetap kena patuh peraturan. Tetapi konfliknya adalah apabila berlaku pertembungan. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dan begitu juga sebagai seorang yang berjawatan. Dia kalau yang biasanya, kalau jawatan-jawatan biasa tak konflik sangat, melainkan bos tu banyak cerita. Bos tu macam jenis yang memang dia workaholic, hari Sabtu Ahad pun nak kerja. Kadang-kadang kerja sampai malam. Ada setengah bos tu selagi dia tak balik. Ada satu bos yang saya kenal, dia kalau dia tak balik lagi, orang lain tak boleh balik. Ada perangai bos macam tu. Ada. Dia lebih kurang lah rejim Tel Aviv. Melainkan memang ada, melainkan kalau dia ada benda-benda emergency kena siapkan kan. Nak pula jawatan-jawatan ni semua penting. Nak semua orang kena tahu cukai adalah basic penting income untuk PBT. So kalau tak ada, kita kena assume, katalah orang tak bayar cukai tahun ni, katalah berapa lama organisasi kita boleh bertahan dengan hasil yang sedia ada. That's why semua orang jangan ambil ringan. Tak kisahlah, jangan perasan jabatan kita je penting, semua sama-sama penting. Jabatan kewangan kata, kalau I tak buat cek ni, you tak dapat gaji. Kan kewangan kan punya belagak ni kan. Sikit-sikit query kan. Contoh yang jabatan undang pula, kalau kita tak keluarkan compound, ingat dia boleh dapat hasil dan bayar gaji, contoh kan. Lepas tu yang bahagian bangunan pula, habis duit proses kita tu, OAC kita tu kan, semua fee semua tu kita juga datangkan hasil. Contohlah, sebenarnya semua mainkan peranan. Kita semua satu tim, termasuklah ahli-ahli majlis. Kan. Nanti tak apa, saya insya-Allah
Dulu masa saya pergi ke Kelantan, ke Pahang, saya arrangekan seminar pemantapan ahli-ahli majlis. Saja share. Mana tahu. Sebab ahli majlis dia biasanya dia tahu dia merupakan pemudah cara antara orang ramai dan juga PBT. Bukannya dia yang menghalang PBT. Jangan kacau ni kawasan I. Datang ni semua pemudi kita tahu. Bukan isu tu, bukan. Isunya macam mana nak harmonikan PBT dengan orang ramai. Tu cerita dia. Dan kita kena sabar. Kerja PBT adalah pekerjaan paling mustahak dalam Malaysia. Sebab dia ada 3 jenis kerajaan. Kerajaan pusat, dia dekat pusat aja. Kerajaan negeri macam tu lah. Tapi kita kerajaan tempatan yang paling dekat dengan rakyat. So kita lah yang kena tahan. Bodoh. Terima kasih. Makan gaji buta. Memang saya tak nampak itu. Macam tu. Kan? Sebab kita yang tahan semua ni. Jangan tak tahu Samsul Debat pun datang dari PBT. Ada muka tu macam sabar. Jangan nampak sangat lek. Dulu saya bekas PUU, pengarah undang-undang. So kau punya trik-trik tu semua aku dah tahu. Tak payah. Kan? Staf perempuan ni kalau dia datang muka macam ni kan, nak MC. Kalau muka macam ni, emergency, ada anak sakit kan, macam tu dah tahu dah. Kalau mana medical check up besok, okey, macam tu ada tahu dah. Tahu dah macam tu. Jadi dah tahu dah kan. Jadi memang betul PBT ni yang paling penting sekali, mustahak kita paling dekat dengan masyarakat. Itu sebabnya kalau kita tengok peranan kita sebagai wanita, banyak peranan kita. Kita sebagai, jangan jadikan alasan kita wanita ni kita makhluk yang lemah. Siapa cakap? Kita bukan makhluk yang lemah. Kita pula engkau. Jangan aku pula jadi wanita. Kita bukan makhluk yang lemah. Orang perempuan ni adalah makhluk yang Allah jadikan bukan lemah, malahan diletakkan kedudukannya yang tempat yang tertinggi. Jangan lupa ya, ketika wanita berada di zaman jahiliah, macam mana hinanya wanita diperlakukan. Kan? Zaman jahiliah dulu, orang perempuan boleh pula dia letakkan satu bendera dekat depan pintu pagar rumah dia supaya lelaki mana-mana boleh masuk dalam rumah untuk bersama dengan wanita zaman jahiliah. Sampai mengandung cukup 10 lelaki, berulang-ulang 10 lelaki ni cukup 10. Kemudian sampai mengandung, lahir budak itu, pendeta pada ketika itu dia akan ambil lah muka budak tu, dia tengok mana satu muka yang mirip dengan 10 orang ni. Ni ayah dia kata. Bayangkan punya teruknya dulu. Kan? Bergurau cerita lagi, tanam anak-anak perempuan yang baru lahir. Teruk tak? Tak teruk. Hari ni lagi teruk. Tak kira lelaki perempuan tanam. Hari ni lagi teruk tau daripada zaman jahiliah. Hari ni dah ada pula orang iklankan siapa yang nak melanggan isteri dia sendiri. Hari ni betul. Datang dekat lobi hotel, bayar dekat suami bagi kad, masuk bilik-bilik isteri dia dah tunggu. Hari ni ada tu siap iklan, isterinya dah siapa nak bersama dengan isteri saya mengandung 3 bulan. Dahsyat sampai macam tu sekali. Lagi teruk daripada jahiliah. Orang jahil pun fras. Ada lagi teruk daripada kita punya. Bayangkan. Tu belum cerita lagi, ni semua tanda-tanda akhir zaman kan. Dah teruk sangat, penat dah dunia ni akhir zaman. Banyak sangat tanda-tanda, termasuklah tengok hari ni kan, ahli majlis pun kena terima hakikat. Kita tengok dalam dewan ni, orang perempuan lagi ramai pada orang lelaki. Dah lah lelaki tak ramai, yang lelaki tu sibuk nak jadi perempuan. Membayangkan, bukan semualah. Berapa ramai kan? Dah elok-elok lahir senapang, sibuk dah jadi perempuan. Dah senapang tu senapang lah kan, sibuk dah jadi perempuan. Banyak hari ni. Jadi kalau kita tengok,
Banyak bidang-bidang yang diceburi oleh wanita pada hari ini berita berkejaya. Pertamanya bidang dakwah, banyak. Bidang motivasi, banyak. Konsultansi, ramai dah perempuan masuk. Ingat tak Dr. Muhaya? Pasal Dr. Muhaya, ingat ya, kita kena positif sentiasa. Yang best Dr. Muhaya ni sampai ke Penang dia positif. Bila yang jaga dia, ni cerita balik lah, yang jaga dia, alamak jam pula, kita jangan negatif, ini jam ni kita anggap biasa. Bayangkan betapa tertekan orang yang dalam van dengan dia tu. Macam tu lah kan, macam tu. Tapi dia memang betul, dia memang seorang yang sangat positif. Nampak? Jadi sebenarnya banyak wanita-wanita yang hebat hari dah mula bergelar pakar-pakar yang hebat-hebat. Ada satu tu pakar pulmonologi. Pakar pulmonologi, pakar sakit apa yang berkaitan dengan jantung, pernafasan dan sebagainya. Saya salah seorang yang mengidap penyakit tu. Penyakit berdengkur kronik. Kenapa kau pandang aku macam tu? Dulu kita percaya yang tak, mic ni pakai ke tak? Tak pakai? Pakai lagi? Pakai lagi. Tak adalah macam keluar sidang akhbar maksudnya. Tak. Maksud saya, kita percaya yang kalau tidur berdengkur maknanya kita penat sangat. Kita penat sangat kan. Jadi saya pun tinggal ya, tapi takkan setiap hari penat sangat. Jadi rupa-rupanya bila saya tanya orang yang tidur berdengkur ni termasuk saya, kita tak pernah dengar kita berdengkur. Kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar. Bila kita tidur, okey je. Macam tu. Tapi orang yang dekat-dekat dengan kita tak tahan. Rupanya ada kisah di sebalik dengkuran. Orang yang berdengkur ni sebenarnya dia berada di safari. Dia jadi harimau ataupun singa. Dia nampak rusa, dia kejar, dapat seekor. Dia panggil singa-singa yang lain. Itu yang lama. Itu cerita dia sebaliknya, kena faham. Jadi maknanya you all kalau tidur sebelah suami macam tu, ya Allah banyak dapat malam ni. Kan? Jadi tu saya jumpa doktor tu, saya buat sleep study, pasang ni kat sini. Kan, letak kat dada, dua pasang tidur. Rupanya dalam tempoh 5 jam saya tidur, purata 84 kali nafas saya terhenti. Orang lain 40, 60 pun bahaya dah. Sorry, 84. So Dr. Nurul, kalau kita search dekat Google pakar pulmonologi, kita akan jumpa nama Dr. Nurul Yakin. Saya tanya Dr. Nurul, dah lah Dr. Nurul Yakin pula. So Dr. Nurul kata memang tak ada pilihan lain, saya kena pakai CPAP machine tu, yang oksigen tu kena pakai. Kalau tidak, sebab dia kata oksigen saya paling tinggi bila tidur 93-92%, tapi bila dia drop sampai 60%, sangat bahaya. That's why saya kena ambil. So pada suami yang tidur berdengkur, saya nak bagi tahu, tolong suruh dia buat sleep study, check. Kalau betul ambil lah. Besar tapak tangan ni boleh bawa travel. Buat travel machine tu boleh pakai. Bila kita tidur, isteri saya pun terkejut, betul ke dia tidur ni? Sebab senyap lah. Betul, pakai tu dia akan bunyi macam tu je. Dia daripada 84 kali dia tinggal 10.5. Dan setiap hari kita boleh tengok rekod tidur kita macam mana. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Orang Melayu ni dia lain sikit. Orang Melayu ni kalau mati dalam tidur, mati dalam iman. Ya Allah, dia mati dalam tidur. Allah, kau tak tahu kawan tu tercokek dalam tidur, kau tak tahu. Itu sebabnya buat sleep study. Dan satu lagi kelebihan dipakai oksigen tu, tidur malam lebih berkualiti. Yang tidur berdengkur ni, dia bangun tidur walaupun dia dah tidur 10 jam, dia tetap rasa macam tak cukup tidur. Itu dia. Dan begitu juga kedua dalam bidang ilmu, orang perempuan paling ramai sekali, wanita paling ramai bidang keilmuan, kan? Pada zaman awal Islam pun ramai dalam bidang ilmu. Kan kalau kita tengok Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, dia paling langsung berhenti ceramah tu. Yang paling banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi. Jadi maknanya bidang ilmu ni biasa. Cikgu ramai perempuan.
kan. Nurse dah tentu ramai perempuan. Hari ini dah ada jururawat lelaki, ada kan. Tapi pensyarah-pensyarah, guru-guru ramai di kalangan wanita, ya. Kemudian bidang urusan rumah tangga, itu memang ramailah. Suri rumah ramai berbanding sumi rumah. Suri rumah lebih ramai daripada sumi rumah. Suri rumah dia memang orang perempuan dah biasa. Sumi rumah ni tak ramai sebab kadang-kadang dia dah lah tak kerja, tapi dia tak jadi pun sumi rumah. Dia melepak-lepak, dia duduk, itu tak masuk kategori sumi rumah tangga. Sumi rumah tangga ni ada suami, dia tak bekerja, dia yang settlekan anak-anak, dia mandikan anak, semua siapkan anak, masak, siap semua dia buat. Ada lelaki yang macam tu, kan? Ada lelaki yang dia jenis sifat macam tu. Macam saya nampak ciri-ciri tu ada pada SU. Sebab bila saya berbual dengan dia, dia sangat penyayang, sangat penyayang. Saya tengok tadi cara dia melayan isteri dengan saya tengok tadi, kan. Tak, cuma tinggal lagi dia sibuk dengan ke-SU-annya tu. Jadi dia tak boleh lah anak ni, kan. Betul. Macam saya tak cakap saya ada sifat tu, tapi saya tak boleh nampak pinggan kat sinki saya mesti nak settlekan. Saya nampak makanan atas meja tu tak settle, saya tetap nak kemaskan. Saya tak boleh. Tak tahu penyakit. Dan tanyalah orang yang bekerja di Majlis Pembenaran Serban dan Majlis Pembenaran Nilai yang pernah bekerja dengan saya dulu. Tanya dia orang isytiharkan bilik. Sebelum saya kahwin lagi dia dah sebut bilik bujang yang paling kemas dan bersih di majlis. Saya jenis tak suka bilik sepah. Ahli-ahli majlis kalau datang bilik saya, wah banyak syok duduk di bilik. Betul. Sebab saya memang macam tu. Saya tak boleh. Saya kalau file tu sengit-sengit terkeluar sikit, saya tak boleh lah. Saya tak boleh. Memang saya jenis macam tu. Sebab saya tak selesa ni. Jadi wayar macam ni banyak ni saya memang. Kalau keluar TV kau tak nampak tau wayar terkeluar macam ni. Betul. Dia ada jenis tau orang macam tu. Dia panggil apa nama? OCD macam. Betul lah. Dia nak macam tu. Dia nak tersusun, dia nak kemas. Orang ni memang sesuai untuk jaga exam 5S, Orang perempuan juga yang banyak grup 5S ni orang perempuan je. Kalau buat cantik, elok. Tapi kadang-kadang kita buat nilai teruk pada Jepun. Jepun yang perkenalkan 5S ni, tapi kau buat lagi teruk pada Jepun. Semua benda kau nak tagging ni kenapa? Ini Swiss lampu tu kau bodoh sangat tak tahu tu Swiss lampu. Letak nombor sudahlah. Tekan yang ni itu menyala, tekan ni itu menyala. Okey lah. Budak tadika datang kan, dia macam sekolah kita kan. Tempat selipar, tempat apa bendanya. Dia memudahkan, tapi tak adalah sampai penuh. Lagi satu lagi, senarai jatuh puasa yang jaga toilet, tak payahlah kalau tak muka dia pakai blazer dengan tie. Betul tak kan? Orang Jepun pun tengok. Dia kata, kita ajar aku macam ni. Dia kata macam tu. Tak ada. Tak adalah. Ni saya tengok lah banyak. Kita kalau buat ni kadang kita jadi overdo daripada orang. Ya, tak apalah. Keilmuan, tak apalah kan. Kemudian bidang jihad dan peperangan. Orang perempuan pun ramai yang terbabit sebenarnya. Pejuang-pejuang. Bidang perdagangan lagi banyak lah. Sekali berniaga ramai orang perempuan. Cuba tengok pempengaruh. Influencer. Pempengaruh tak faham kan? Influencer, cuba tengok ramainya orang perempuan. Tapi boleh nak jadi influencer. Tapi masalah sekarang bila saya ceramah di sekolah-sekolah, ramai student yang cakap kita tak nak belajar, kita nak jadi influencer. Saya cakap kau suluh tak muka kau? Saya kata, tengok muka kau tu boleh belah apa tak boleh belah. So kita macam tu kan. Saya cakap macam tu ya. Alangkah baiknya kalau kita ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, contoh kita boleh jadi doktor atau kita boleh jadi teknologis. Mana tadi hilang lah macam doa. Atau kita jadi doktor. Dalam masa kita jadi influencer, kita ada kepakaran dalam bidang perubatan. Dalam pada kita jadi YouTuber, kita juga adalah bukan seorang penceramah. Contoh. Kan saya tak cakap saya.
Cara pandang tu saya tahu dia jaga kau. Ini contoh. Di samping kita ada kepakaran tertentu. Jadi orang pun ramai terkejut yang I'm a legal advisor once. And still saya memberikan, I'm giving consultancy towards siapa yang memerlukan tanpa bayaran. Orang minta saya nasihat, saya tak pernah minta bayaran. Sebelum keluar pejabat pun kena bayar, tapi jumpa saya tak pernah kena bayar. Tak adalah. Betul, saya tak pernah ambil bayaran. Tak pernah. Betul. Orang minta tolong nasihat pasal masalah rumah tangga, orang minta nasihat pasal anak kena buli, banyak sangat kes. Budak sampai kena buli, sampaikan dia dah jadi orang yang lain. Dia berdendam pada kedua ibu bapa dia sebab dia rasa ibu bapa dia yang mencampakkan dia ke situ. Banyak. Sekarang ni yang isu terbaru ada pula banyak sangat. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Banyak sangat hari isu suami tak suka dekat isteri, dia suka dekat suami lain. Berlaga reket lelaki dengan lelaki. Kalaulah kambing tu boleh bercakap, aku pun kenal jantan betina tu. Betul, ini banyak berlaku sekarang. Tu sebab saya kata tadi, banyak sangat. Tu sebab sekarang ni tak ada masalah. Nak jadi apa pun biarlah dengan ilmu. Saya katakan biarlah dengan ilmu. Hari ni kita bekerja, biarlah dengan ilmu. Bekerja, ilmu. Kita ada ilmu. Jangan kita pandang rendah tau. Kita rasa kerja aku ni biasa je. Hari ni datang dengan ceramah kan, aku jawatan aku mantu takbir, pengkeranian dan operasi, grade 19 betul. Dulu 17 kan 19 kan. Jangan rasa rendah diri, sebab kita kena fikir satu je. Adanya kita dalam organisasi tu membantu melancarkan proses kerja. Kalau kita tak ada, jadi susah. Nak pula sisi. Sisi bos panggil, mana file? Okey, jap. Tahu dia kat mana. Kan saya bagi awak kerja tu kat kaki tu. Dia tahu. Sampai pun file-file tebal-tebal semua dia tahu. Sisi semua dalam kepala dia. Kita ni tergeh-geh lah cari rak berapa. Sana je tengok ada tak? Dah ada orang ambil. Siapa ambil? Dia cek balik. Tak, sisi dia tahu. Tu kita nampak. Maknanya sisi kebiasaannya perempuan. Adalah satu dua lelaki. Ya. Jadi mana kata orang perempuan ni dia cakna. Nampak tak dalam bidang ni? Kenapa orang perempuan ramai berniaga? Bukan sebab tarikan seksual, bukan. Tapi orang perempuan memang naturally dia suka berniaga. Betul dekat pejabat saya tengok. Saya tahu. Di kalangan ni ada dah mula bagi tak apa, tak beli tak apa. Tengok je dulu. Saya tahu. Tengok muka kan. Ada. Dia dekat pejabat ni ada 4 jenis pekerja. Yang pertama nama dia administrator. Dia masuk on time, balik on time. Meja dia kemas, teratur. Dan muka dia biasanya muka yang awal dekat mesin punch card. Dia tak suka simpan-simpan tanggung-tanggung kerja, tak suka. Dan untuk duduk di tempat yang pertama tu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dia keluar awal. Lepas tu dia siap sound orang lain. Bantu. Sebab dia dah duduk depan. Betul? Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab 1. Gila babi lah kalau tak faham. Kerja tu memang kuat betul. Dia punya bekerja, meja bersepah apa semua. Dia masuk mungkin lewat sikit, tapi dia balik lambat. Kadang-kadang pukul dekat maghrib baru balik, kadang malam baru balik. Bos memang sayang dia sebab dia kejar deadline. Ada orang macam tu, semua kerja okey bos, okey boleh. Ni okey. Dia semua okey je. Yang tak buat kerja dengki dengan dia. Wah, kau tak nak buat kerja. Tapi sikit dia. Ada. Dekat PBT memang ada orang macam tu. Dia tak nak buat kerja, tapi dia tak suka tengok orang lain buat kerja lebih. Ada orang macam tu. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs. Niaga je kerja kat pejabat. Adanya katalog dia bagi distribute dekat pejabat. Kini barang baik ni, aku kalau boleh tak nak kaya seseorang. Sampai kesudah dia tak kaya. Sebab dia tak nak kaya seseorang. Dan yang keempat nama dia follower. Dia ikut orang aja. Kau pergi tak Camat Samsul debat esok? Semalam dah bincang, kau pergi tak? Pergi sesama pergi sesama tau.
dan dia boleh duduk tu sebelah kawan yang dia rapat hari-hari. Kau tak muak ke duduk sebelah kawan yang sama? Cuba tukar-tukar kawan departmen lain apa semua. Tak boleh ke? Ini geng yang kau duduk sebelah ni geng minum kau. Betul lah Pak. Tahu dah. Iya. Contoh paling biasa berlaku, kursus 3 hari 2 malam untuk pengetahuan ahli majlis. Dia orang selalu attend seminar 3 hari 2 malam. Saya nak tanya, you all dengar saya tanya dia orang. Hari ketiga, hari last day, habis kursus pukul berapa? Pukul 12 tengah hari atau pukul 1, lepas tu makan lunch. Soalan dia akan tanya, kau beli office tak? Tengok dia orang gelak. Kau beli office tak? Kau jangan balik, kita semua tak balik, kau jangan balik. Itulah masalahnya. Benda ni berlaku. Sebab apa saya tahu? Sebab saya pun macam tu. Kan kadang-kadang kita orang semua balik rumah, kau seorang pergi pak office. Kau semua tanya, yang lain saya tak balik office. Melainkan yang khusus yang jauh-jauh. Betul tak? So, tengoklah kita masuk bidang mana. Kemudian bidang sosial. Iaitu bidang yang saling berurusan dengan orang lain. Kalau dekat dalam PPT ni ada bahagian korporat, bahagian community, kan? Ada community. Cik Wan. Oh, Cik Wan. Cik Wan Melayu. Kamu nampak muka Cina? Mix lah. Cik Wan, bahagian community dan korporat kan macam mana? Bahagian korporat tu banyak kan. Dia kalau buat gotong royong apa semua datang. Tak. Oh tak juga. Lepas tu kalau ada satu lagi apa? Dialog bersama dengan persatuan penduduk. Persatuan penduduk. Cik apa? Ni pun Melayu juga. Saya nampak macam Cina. Sebab bila gelap tak nampak mata. Cik Zul. Apa Cik Zul? Cik Zul bahagian COB. Yang paling best kan, saya paling seronok adalah majlis dialog bersama dengan persatuan penduduk. Paling best. Masa tu ahli majlis pun ada. Kita tanya, okey apa ini? Itulah kita nak ni bus stop kita macam ni. Ni bonggol banyak sangat. Bila bonggol banyak sangat, kita katakan bila kata tak ada bonggol ke budak laju. Bonggol banyak. Kan? Lepas tu kenapa tak ada tong sampah yang besar? Kita pun siapkan tong roro. Bila siapkan tong roro, orang taman lain pun buang kat situ. Tolong alihkan tong roro tu balik. Tak tahu. Lepas tu dia minta ni, minta tu. Betul tak? Dia minta kemudahan ni lampu tak menyala, lampu jalan tak cukup, apa semua minta. Okey, saya punya bos dulu, Datuk Wanda macam mana? Okey, lagi. Apa lagi nak? Cakap je nak apa? Itu cerita dah habis meminta. Dah habis dah. Tak ada minta apa dah. Tak ada apa dah? Tak ada. Okey. Pegawai penilaian, tuan cerita sikit. Dia pun bentang berapa ramai tak bayar cukai kat taman tu. Minta macam-macam. Cukai yang tak berapa persen tu pun tak nak bayar. Minta macam-macam. Langsung malu. Betul kan? Itu sebab saya seronok tu bila dia datang keinsafan pada diri dia. Betul, PBT ni banyak buat kerja bantu masyarakat dengan risiko. Kita pasang bonggol, budak tu tak perasan bonggol tu, langgar aksiden, saman majlis, dapat menang, dia menang pada majlis kena bayar dia. Bayangkan. So kita buat sebab nak membantu masyarakat. Tapi kita paksa nak buat macam mana kan? So kita sebagai wanita yang berkejaya, bila ada kejayaan, jangan kita pandang kita ni makhluk yang lemah, kita ni tak kuat kan? Yang penting jaga diri kita, jaga luar dalam, perilaku jaga bila bekerja. Antaranya menutup aurat. Sekarang ni bila cerita menutup aurat, bukan hanya orang Melayu tau, yang bukan Islam pun sekarang pun jaga pakaian dia. Mana ada orang bukan Islam suka yang dedah-dedah tu? Tak ada. Dia orang pun tak suka. Kan sekarang pakai baju ketat-ketat, nak dekat-dekat nak bulan puasa. Ya Allah, baju ketat.
Lepas tu dekat dada tu budak tu pakai t-shirt sekarang ada tulisan. Lepas tu tulisan tu ada manik-manik tu, menyala macam tu. Kita yang lelaki yang dah silau ni kenalah baca. Dia tulis apa? Rupanya dia tulis kat dada tu, apa tengok-tengok ni lah. Kita bercakap, aduh, hai, kenapa? Lepas tu menjeling nak dia kata, rupanya dekat belakang ada satu lagi tulisan, kalau nak cakap, la ilaha illallah. Itu pun jaga peribadi perilaku kita kan, orang wanita sebagai wanita berkejaya, cara kita berpenampilan, pakaian kita, tengok pakaian macam mana. Dia tak semestinya sama semua serba purple. Tak semestinya. Bukan baju Puspanita tu, yang baju yang bunga-bunga tu ke? Tak kisahlah. Ni korporat lah, kenapa tak pakai baju bunga tu? Contoh kan. Tak kisah, tapi bajunya kemas. Kalau baju korporat dan wanita tu jangan nak terlampau ikut bentuk badan. Betul tak? Lepas tu yang kalau pakai tudung tu pun kan, biar yang proper, yang menutup, yang sepatutnya kan. Betul. Jaga perilaku. Kemudian jauhkan diri daripada fitnah. Contohnya macam saya jadi ketua jawatan, lalu jadi pengarah undang, ramai peniaga nak datang jumpa. So bila nak datang jumpa, saya letakkan satu SOP. Kalau dia datang nak jumpa, nak minta kurang compound ke, nak minta ni ke, minta bantu ni ke, pastikan siapa yang layan dia dekat kaunter tu, puasa yang layan dekat kaunter tu, ikut dia sekali masuk dalam bilik saya, tunggu dekat pintu tu, dengar apa yang saya cakap dengan dia, supaya nak mengelakkan fitnah. Nanti dia kata, tadi aku bagi dia 10,000. Dia kata, mana tahu? Tadi aku sempat tinggalkan seorang perempuan dia. Mana tahu? Sekarang ni kan kita kena jauhkan diri daripada fitnah. Ni orang perempuan paling senang terdedah dengan fitnah. Bila bercakap, ya bos, okey, tak ada masalah. Okey. Dengan suami tak macam tu. Dengan bos dia jadi macam tu. Okey bos. Kalau dengan suami, yalah, apa nak cepatlah. Cakaplah tutup. Kerjalah. Nampak tak? Ya. Saya sikit pun tak percaya dekat pintu masuk tadi. Sikit pun tak percaya. Sampai sebut datang. Aku tak pernah jumpa lah satu persatuan yang bernama Puspanita memperkenalkan orang sampai 2-3 kali. Memperkenalkan SU. Inilah SU kami. Datang seorang lagi, inilah SU kami. Aku tahu dah berapa kali kau nak cakap. Tapi tak apalah. Mana dia bangga dengan ke-SU-an itu. Dia ajak saya masuk dekat bilik ahli majlis tadi. Patut ahli majlis dengan saya duduk, kita boleh buat sama kan. Kata dia ajak duduk kat bilik ahli majlis ni. Sampai sekarang aku fikir, kenapa ajak aku duduk kat bilik tu tadi? Air kosong je. Satu. Bawalah kuih ke, buah ke. Aku mengadu secara live tau. Apalah, saya faham. Dah nak puasa ni ustaz, macam tu lah kan. Kalau dulu wanita tak boleh bekerja di luar rumah, ada tak isunya bekerja di luar rumah? Ada, iaitu lepas waktu pejabat. Ada yang kena kerja overtime, ada yang kerja kena pergi tengok site dan selepas waktu pejabat. So benda ni kita kena fahamkan. Kalau yang memang belum berkahwin, dia kena fahamkan kedua ibu bapa dia. Mana yang dah kahwin, kena fahamkan suaminya dan keluarganya. Kena fahamkan. Keluarga kita ni memang tak samanya hidup di Malaysia dengan hidup di luar negara. Tak sama. Di Malaysia memang budaya dia memang kena bagi faham. Kalau tidak, timbul fitnah. Lepas tu keluar cerita tak baik. Kau tak tahu ke bini kau balik lambat, dia pergi karaoke dengan bos dia? Ada orang cakap. Tak adalah, aku tahu dia pergi kerja, dia pergi tengok site dekat sini-sini. Kita tahu. Itu penting. Kemudian begitu juga faktor-faktor yang mendorong wanita bekerja. Kenapa kita kena bekerja? Salah satu sebabnya, pertama, sebab dia nak membantu keluarga.
Kalau suami je bekerja mungkin tak cukup. Kedua, dia memang dah bekerja daripada sebelum kahwin. Yang ketiga, dia bekerja sebab dia ada kelulusan. Ada? Dia kata, buat apa belajar apa penat dulu kalau tak kerja? Dia kata macam tu. Tapi kalau tanya saya lebih suka isteri saya tak bekerja, duduklah di rumah. Tapi saya faham wanita pun perlukan me time untuk dia. Dia nak kerja. Oh iyalah kau kan, pergilah kerja. Betul, tak ada masalah. Itu hak wanita, boleh bekerja, tak ada masalah. Mencari rezeki, yang penting dia tahu, dia ingat dalam hatinya ada suaminya. Sweet tak kan? Macam tu lah. Betul. Bukan senang. Contoh, kita boleh cerita lagi wanita yang menjadi ahli majlis kan, bukan senang tau. Ahli majlis, dia dengan ada family, lepas tu dengan berhadapan dengan kerenah politik lagi. Susah. Betul. Saya dulu kan pernah jadi isu, saya paling pening kepala dulu apa tau, jadi penguasa undang-undang kan. Bayangkan pusat kita semula yang ada tempat plastik, kaca, kertas tu yang ada bumbung, dia boleh ubah suai jadi gerai. Ubah suai jadi gerai. Lepas tu kita bagi notis dengan Jabatan Bangunan, suruh robohkan, suruh betulkan balik. Kita bagi tempoh 14 hari, 7 hari. Lepas tu dia tak, kalau kita bagi tempoh serta-merta, andai kata hari ni dia tak betulkan balik, esok kita akan datang ramai rampas barang dia. Apa yang berlaku pada ketika itu? Ahli majlis dengan yang berhormat kawasan rasmikan gerai dia. Bayangkan ada berlaku tu. Dululah sakit kepala aku tu. Apa nak buat ni bos, kata. Betul, pernah berlaku kan? Tapi lepas tu kita pun uning balik. Akhirnya kita nak settlekan masalah tu, sebab ada keperluan orang nak berniaga. Kita pun terpaksalah korbankan landscape kita, side table kita tu. Kita buatlah gerai-gerai majlis 20 kali 20 besar, 20 kali 20 gerai dengan 20 kali 20 bumbung untuk letak kursi meja. Buat macam tu pun dia sapkan pula sewa ke orang lain. Itulah penyakit orang berniaga. Masa nak minta berniaga, minta tapak, merayu, minta ahli majlis, tolong, minta sokongan dan sebagainya kan. Tapi bila dah dapat gerai, sap kat orang lain. Bukan dia nak berniaga pun, tapi ada clause bagi tahu, kalau dia sub sewa ke orang, kita boleh batalkan, bagi dekat orang yang dia sub sewakan. Lepas tu kita dah batalkan, yang dah dibatalkan tu hari-hari mengadu, orang berniaga tak betul, orang berniaga tak ni, orang ni macam-macam, pada benda tak puas tengok. Itulah dia manusia kan. Sebab orang perempuan boleh bekerja, tak ada masalah. Dan kalau kita tengok keistimewaan wanita, kalau boleh saya share keistimewaan wanita yang solehah, yang baik itu lebih baik daripada 70 lelaki yang soleh. Sama. Wanita yang solehah, yang baik itu lebih baik daripada 70 lelaki yang soleh. Nampak tak? Bila wanita tu baik, dia lebih baik daripada lelaki. Itu dia. Lelaki yang baik sangat pun tidak sebaik wanita tadi. Faham? Barang siapa menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takut kepada Allah, dan orang yang takutkan Allah akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Faham tak? Tak maaf lelaki ni, tajuk wanita ini. Barang siapa membawa hadiah barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Beli barang dekat pasar, bawa balik, nak bagi keluarga makan, pahala sedekah. Tengok. Jangan komplain tau. Lepas ni jangan komplain dah. Pernah saya je beli, ini pening kepala, ini masak, ini. Sebab pahala dia besar. Macam bangun sahur, orang perempuan bangun siapkan makanan sahur. Ya Allah, aku masakkan sahur ni untuk keluarga aku supaya mereka dapat berpuasa, ya Allah, dengan baik, dan aku niatkan semua kerana-Mu, ya Allah, dapat pahala ibadah. Nak pula malam tu malam Al-Qadar.
Faham? Si aku tu masak. Top. Pam. Terbilik tu buta je tu. Tegak lagi masak. Jangan komplain. Kemudian hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan, seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail alaihissalam. Macam tu pahala dia. Nampak? Sayang. Itu sebab ramai orang sayang anak perempuan lebih daripada anak lelaki. Nampak tak? Tapi anak lelaki tak pernah terasa pun. Gantilah dia anak perempuan. Gantilah. Itu sepatutnya. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku, Rasulullah, di dalam syurga. Nampak? Orang perempuan dah tua kan, gaji-gaji duduk rumah anak. Kadang tak nak duduk rumah aku kan. Sekali-sekala pergilah rumah anak kan, buat penggiliran. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang kan. Jadi bulan ni rumah ni, bulan ni rumah tu. 12 orang rajin betul dia beranak kan. Waalaikumsalam beranak ni kan. Kemudian barang siapa mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, dan dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa dan tanggungjawab, maka baginya adalah syurga. Kalau dia didik anak perempuan dengan baik, syurga. Barang siapa diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Anak perempuan biasa buat perangai, ada je kan. Dia nak sangat dekat lelaki itu, tak kira, nak juga. Dia jatuh cinta pada seorang lelaki. Lelaki tu elok, dah bujang tapi negro. Contoh kan. Dia nak menantu yang metalik. Dia tak nak yang biasa-biasa, yang Malaysia dia tak nak. Dia nak international. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Tengok kan. Untung. Tapi saya tak dapat lah. Kenapa pula? Anak saya panggil saya mama. Dia tak. Di maknanya kalau mak ibu, syurga di bawah tapak kaki seorang ibu yang melahirkan anak tu. Bila memanggil akan engkau dua orang ibu bapa, maka jawablah panggilan ibumu dulu. Nampak? Semua keistimewaan pada orang perempuan. Nampak tak? Ibu. Pernah dengar? Ibu pejabat. Biasa. Bapa pejabat. Pernah dengar? Ibu negeri. Pernah dengar bapa negeri? Tak ada. Ibu OT. Bapa OT pernah? Ibu sawat. Pernah dengar bapa sawat? Tak ada. Apa lagi? Ibu apa lagi? Dah sudah. Ibu. Tetapi ada satu benda je yang ada dua-dua. Ayam. Ibu ayam, bapa ayam. Dua-dua ada. Yang tak elok ada dua-dua. Tapi yang baik-baik ni ibu je. Macam contoh orang terperanjat. Alamak. Mak dia sebut. Mana ada alapak saja. Ala gapas tu kari. Kan? Gitu. Aduh, mak sakit. Aduh, mak. Semua mak. Nampak tak? Semua mak. Ibu ni mustahak. Orang lelaki kena sabar. Kita berkorban. Sebab orang perempuan paling senang masuk syurga, Nabi kata. Paling senang. Jaga solat senang, jaga puasa senang, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga empat-empat yang kata Nabi, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tapi rupa-rupanya solat senang, puasa senang, nombor 3, nombor 4. Jaga maruah diri, pakai elok-elok. Faham? Tolonglah jaga. Sebab dia tu cakap, kau tengok, kau tu tak yang seksi tu. Alah, bini si siapa tu lah. Tengok. Lepas tu kalau ada orang kutuk suami kita, pertahankan. Tengok laki kau tak kerja, duduk rumah aja. Dia memang malas ke apa? Kita pula cakap, tak adalah, dia sebenarnya banyak buat kerja part time. Kebetulan cuma waktu siang memang dia tidur. Kalau akak doa lah, mudah-mudahan dapat dia kerja tetap. Aku ingatkan apa tadi? Cover. Ini tak sama naik kau dengan orang tu. Tengok laki kau tak kerja lot, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Jangan cover suami tempat dia terbaik. Tanya kawan-kawan kita yang berbangsa India. Suami itu ibarat Tuhan pada dia.
Selagi suami tu tak makan, dia tak makan. Dia teman, dia tengok suami makan. Dia tu teman. Kerana sat suap. Tanya kawan-kawan kita yang berbangsa India. Mana yang tradisional tu, dia memang takkan makan selagi suami dia makan. Tunggu suami dia makan dulu. Yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden, dia makan dulu daripada suami. Kau tanya kawan-kawan kau makan dulu ke kau makan sama? Cakap. Ha? Memang tak makan, apa hal pula? Macam mana? Oh, belum lagi. Okey, tak apa. On the way. Tu yang belakang ni, saya nampak tu. You makan dulu sebelum suami ke? Tengok. Makan dulu. Saya banyak tengok filem Tamil tu, saya tahu. Saya banyak filem tu sebab orang kalau nak mengasah critical thinking, jangan tengok drama hati tercari luka. Kau dah tahu dah ini gaduh dengan mak mentua, bercerai, nyanyi nak baik balik, lepas tu manjang tebusan banyak 2 juta, megah holding, nyampah tu kan. Kau tengok filem Tamil. Ya, saya tengok filem Tamil, saya tengok filem Cina, Mandarin, yang drama pukul 6 Alex Mann, Chow Yun Fat dulu kan. Lohong pan teng teng teng, lohong lao. Saya tahu lagu Teresa Teng tu, saya tahu. Ni wen wo ai ni yong tu xiang wo ai ni yong chi fe. Saya tahu. Tôi bên tận ni hai càng cố lại càng cố lại càng cố lại. Betul saya. Betul, mestilah betul. Cerita tamat yang kada sallayen bilai. Betul tak saya nyanyi? Ten 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 nana maran ten kala payan ten karen ten. Betul tak saya nyanyi? Betul tak saya nyanyi? Betul. Sebab apa kita mengasah critical thinking tengok filem Tamil? Kita agak confirm mati dah. Tegak di balik hidup weh. Kau tengok VJ. Kau tengok Man of Steel Superman, dia lawan 4-5 orang daripada planet Krypton, tapi bukan Rajini. Rajini 3 lori tau. Yang turun semua turun tak berhenti, orang turun semua bawa sabit, bawa. Dia pakai selendang. Ya, apa saya sampai cerita tu tadi? Tak cerita lagi. Tak, maknanya jaga maruah diri, jaga maruah suami, nampak tak? Dan taat perintah suami. Bila saya cakap taat perintah suami kan, kau tengok komen netizen. Acik kita dengan cakap dia. Korang orang perempuan masuk syurga senang, dengar je cakap suami. Jangan petikaikan. Saya ni grade J29 tau. Bukan masalah itu. Ada seorang perempuan ni, dia pengetua dekat sekolah. Suami dia jawatan paling kanan tukang kebun. Dia dah cakap dengan suami dia. Suami dia cakap apa? Dekat sekolah yang sebagai pengetua, abang tukang kebun, please professional, jangan layan abang seperti suami. Okay? Tapi di rumah abang suami, please dengar cakap abang. Dekat sekolah apa berlaku? Mat, tolong ambil pasu tu bos. Betul. Dan suami dia sini buat lah sini. Dia cepis sikit, cepatlah sikit. Lambat tu apa lagi? Memang profesional. Tapi bila suami dia balik sampai rumah, Assalamualaikum. Salam abang, minta maaf tadi. Lepas dia ambil jaket tukang kebun tu, sangkutkan jaket abang, jaket tukang kebun tu sangkut. Abang nak makan apa? Abang cakap mana kopi, tea, omi. Macam tu. Betul, semua perempuan kena macam tu. Mencakap je mana kopi, tea, omi. Baru betul. Mbak nak
dengar. Tak. Ahli majlis pun kena macam tu. tak. Tapi betul layan suami dengan baik. No. Boleh tak orang buat? Mulai sekarang, apa yang suami nak, setuju. Tengok tu. Aku dah bagi hadis, aku dah bagi ayat Quran. Apa masalah lah? Tak. Orang perempuan dia mungkin tak membunuh, dia tak menipu, dia tak mencuri, tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia, sangka buruk. Taat suami, lepas ni setuju, okey bang, no problem, mana nak sign, cakap. Boleh? Tengok sangka buruk lagi. Suami suruh sign sebab nak transfer tanah nama kita. Allahu Akbar. Apa dia? Jadi sign apa tu? Automatik kan? Sensitif sign dia kata. Sekarang ni memang tak payah sign dah. Tak payah. Diam-diam tu ambil cap jari tu. Tak adalah. Ada. Okey? Jadi mana kata buat yang baik. Kemudian apa lagi? Apabila wanita yang taat berkhidmat pada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka, terbuka pintu-pintu syurga, masuklah pada mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisap. Itu cerita tadi lah. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semua beristighfar baginya selama mana dia taat pada suaminya serta menjaga solat dan puasa. Allahu Akbar. Jangan menjawab, jangan menjawab. Kadang-kadang je pahala besar, tak payah, tak payah. Kadang dia dah biasa argue kan, jangan. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab baginda suaminya. Siapa pula yang berhak terhadap lelaki? Maka jawab Rasulullah adalah ibunya. Tapi macam mana pun orang lelaki, kena ingat, orang lelaki tanggungjawab dia kepada ibu dia tak pernah putus. Tetapi dalam bab nafkah, suami mesti mengutamakan isteri dan anak-anaknya, barulah ibu dia dalam bab nafkah. Faham? Benda ni selalu saya sebut. Dan ada lelaki yang marah, ada juga orang perempuan yang bergelar ibu marah. Tapi kalau ibu tu ada ilmu, dia faham bila jadi suami dia kena utamakan keluarga dia dulu, iaitu isteri dan anak dalam bab nafkah saja. Seorang ibu yang belajar, dia akan cakap bila anak dia bagi dia belanja, nak mak dia belanja bulan ni kau bagi mak ni, isteri dan anak kau macam mana? Cukup tak? Cukup mak jangan risau. Itu yang terbaik sebenarnya. Bila bekerja kena ingat tu lah benda tu. Dan pada seorang perempuan, dia boleh kalau dia tak nak duit nafkah pada suami dia. Duit belanja bulan ni tak adalah banyak sangat, 2,500. Isteri pun cakap, abang, saya kan bekerja dekat banyak pembandaran Seberang Perai. Saya ada gaji saya sendiri. Dan kebetulan saya timbalan Puspanita. Contoh, saya kerja. Puan-puan kerja kan dia buat? Belum, tak kerja. Untunglah. Contoh katalah kerja. Saya kerja kat sini, saya kan ada gaji saya sendiri. Abang tak usah, duit abang bagi saya ni abang simpan balik, abang simpan untuk keluarga kita. Jadi orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Itu hanya untuk rujukan akademik saja. Yang banyak bila kau bagi 2,500, zap tahu tak apa. Itu je. Jadi itu maknanya bagi duit belanja, kena bagi nafkah. Kemudian setiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga terlebih dahulu daripada suaminya. Nampak? Tolong suaminya, bang, bangun bang, kejutkan suami bangun subuh. Kan, pada yang bukan Islam, kejutkan suami bangun pergi kerja. Abang bangun bang, abang subuh, abang. Kalau macam itulah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kan? Bosa golak kau kak.
Kau terbayang kau? Kan orang suruh mengejut, bukan mengajak, mengejut. Faham? Bangun. Bila seorang perempuan mulai sakit nak bersalin, maka Tuhan mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Yalah, orang perempuan sakit bersalin bukannya sikit-sikit. Ya Allah, sakit wanita bersalin ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itu sebab lelaki yang baik, temankanlah perjuangan isterinya. Temankan isteri dalam labor room. Tuan SU teman tak? Nampak tak? Teman mana satu ni? Tuan SU tak baik. Tuan SU kata teman. Isteri kata Tuan SU temankan siapa? Tak ada lagu kau. Anak puan berapa orang dah? Anak puan 4. Dalam 4 tu berapa ramai yang teman? Terharu tak nak cakap. Nah, orang lelaki paling baik temankan isteri. Tapi ramai suami yang tak temankan isteri. Sebab apa? Takut darah. Tanya balik suami tu, abang tahu tak siapa yang menyebabkan saya berdarah? Tanya dia. Bila saya bagi petua orang lelaki yang takut darah, senang je, temankan isteri. Katalah isteri baring macam ni, kepala dia dekat sini, menghadap muka dia. Sabar ya, sabar. Sebab belum pernah lagi yang perempuan bersalin darah keluar kat muka. Sakit bang. Tak pernah. Tak pernah. Dan jangan salah cakap dalam labor room. Sabar. Sakit bang. Sabar. Sakit bang. Ya abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Abang suami tak tahu. Orang perempuan sakit macam tu. Lelaki yang paling sakit dalam hidup dia sunat. Dan tak ada siapa pun lelaki yang sanggup mengulangnya sekali lagi. Cakap dengan anak kat main tak sakit nak, macam gigit semuanya. Cuba ayah sekali lagi tengok. Diam ayah. Betul. Tapi orang perempuan sakit beranak ni kali pertama dah teruk ni. 4 kali dia beranak. Tapi kalau suami tu dia betul-betul menghayati kesakitan isteri dia. Melahir je nak. Wah. Dia cakap, ya dah. Cukup. Tak payah beranak lagi. Abang tak sanggup tengok kesakitan isteri. Sudah, tak usah. Habis bang takkan seorang je nak kita. Cukup abang kata. Bagi orang lain pula. Bosan pula kau. Kau jangan bergurau macam tu dari baru. Kalau kau bergurau macam tu, buka balik jahit dia tau. Wah, jangan main. Wajak je. Betul kan? Tak adalah. Dia lelaki kalau cakap ni dia tak bahaya kan? Dia senyap, astagfirullahalazim. Dia kan? Sebenarnya teman ke tak teman? Cakaplah. Teman tak? Ke dia masa dia beranak dia tak sedar? Dia tak sedar. Bahaya betul. Aduh. Bila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka istighfarlah para malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari 1000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan. Allah. Jadi orang perempuan jangan kontrol-kontrol. Nak beranak, mengandung. Faham? Malu lah ustaz, asyik saya je. Biarlah. 9 anak. Sampai lupa nama anak tu siapa. Ayahnya abu ni aluk. Kau siapa? Kau anak aku. Abah ni. Lahirkan anak ramai-ramai tak apa. Ada, setiap anak tu ada rezeki dia. Ni ya, jangan. No, anak kita 2 je. Kontrol. Orang
Korang perempuan jangan suka-suka tutup kilang. Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru, cawangan baru dibuka, jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Gelap-gelap. Tapi itulah kemuliaan seorang wanita. Lagi apa lagi? Bila seorang perempuan mulai sakit dan bersalin, Tuhan mencatat baginya pahala orang berjuang. Seorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia daripada dosa-dosa seperti keadaan ibunya yang melahirkannya. Nampak tak? Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberikan satu kebajikan. Susukan anak. Ada orang cakap tak nak, nanti kalau susukan anak badan tak cantik. Tak betul. Menyusukan anak lah badan akan jadi cantik. Dulu sebelum saya jadi Samsul Debat, saya tak ada PA. Tak macam mana dalam satu ceramah dalam perjalanan saya telefon, Kak apa tajuk Kak? Masa tak PA bawa sendiri. Kak apa tajuk Kak? Tajuk ini kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency waktu berjalan. Pahal lah tajuk ni. Kelebihan penyusuan susu ibu. Rupanya hari itu hari penyusuan susu ibu sedunia. Oh ya pula tak tahulah dia nak Samsul Debat ke, dia nak Samsul kat bagi ceramah ni. Aduh sudah apa hal aku nak buat ni. Saya pun tanyalah. Rupa-rupanya memang banyak kelebihan. Saya pun semangatlah nak ceramah tajuk tu kan. Dah dapat poin. Saya telefon kawan saya kaunselor Ustaz Nur Azman tu. Saya call Ustazah Hazlina yang pegawai akhlak dekat hospital tu. Dia beritahu kelebihan penyusuan susu ibu tu macam ni. Saya pun okey. Dan saya pun pergi. Sampai dekat dewan nak ceramah, yang datang semua tu mahal datang ni. Semua dah expired kan. Mahal lah pula kan. Saya pun nak ceramah daripada semangat tadi, hilang semangat. Tapi rupa-rupanya apa yang saya dapat, kalau orang perempuan menyusukan anak dia dengan susu badan dia akan jadi lebih cantik. Macam mana macam kaedah penyusuan tu penting. Bangun tu sebab orang tua dulu nak menyusukan anak, duduk bangkit memangku di dalam kelam. Lepas tu macam ni. Lepas tu kalau dia penat pun pandang balik baby tu. Tu sebab badan dia grip cantik, duduk bersela macam tu. Ya. Orang sekarang ni pemalas. Orang jalan tunggu budak tu cari macam mana. Betul ni cerita betul. Banyak berlaku macam-macam tu. Mana boleh macam tu. Ni nampak macam kelakar kan, tapi itu hakikat. Amin. Okey. Kemudian apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah SWT memberikannya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah. Nampak? Bila seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali. Seorang wanita jahat adalah lebih buruk daripada 1000 lelaki yang jahat. Wanita melayan dengan baik suami telah pulang ke rumah dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad Allah. Penat ni kerja. Tadi dia mesyuarat si Obi. Mesyuarat tak, orang perempuan bukan lelaki. Orang perempuan pun mesyuarat lagi ni lah apalah, uruskan program lagi, melayan Samsul Debat sampai tadi. Kosong. Punya lawa gelas dengan dia air kosong. Tak boleh ke kopi ais ke lemon ais ke? Kan tak apalah, saja je. Lepas ni ada makan tak? Ada. Dapat saya makan dengan dia ahli majlis kan. Okeylah tu. Ya. Kan bagi makan layan suami dengan terbaik. Cuba datang bang, masa suami balik tu tangan kat sini macam pernah tengok tak yang restoran makanan segera tu, selamat datang ke rumah kita. Macam tu dia suami, silakan bang. Ya. Suami duduk. Lepas tu kadang layan suami bila pergi mana-mana pun layan suami, bang abang nak makan apa, ambilkan makanan suami dulu. Itu yang betul. Faham? Layan, ni cerita wanita ni. Layan suami, cakap je apa yang bang nak. Pakai pakaian yang terbaik. Tanya suami, abang suka saya pakai apa kat rumah? Saya cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang, kau tanya betul ni, main tak ada. Kalau suami, abang suka sangat tengok kau pakai baju korporat Puspanita. Kau pakailah kat rumah tu. Pakailah
baju koprak puspanita, kain batik. Okey. Macam tu. Dia faham? Kalau suami suka, abang suka sangat tengok kau pakai telekung, pakai telekung sambil masak. Cuba buat penggiliran. Contohnya kan, contoh hari Senin pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu je. Suami naik motor balik daripada majlis terus sampai ke parit tu. Salah rumah aku ni. Nampak tak? Hari Selasa pakai bikini, kain batik kat tepi. Macam tu. Dalam rumah. Hari Rabu pakai jaring. Nampak tak? Macam tu. Macam hari ni hari apa? Hari Rabu kan? Jadi orang lelaki dia bincang sama dia. Hari ni hari apa? Hari Rabu. Tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu. Nampak tak? Macam tu lah. Ini tak habis. Isnin sampai Ahad baju binatang, baju kelawar. Sampai ke rumah cari habitat. Orang perempuan pakai tudung ni tahu dah. Sampai rumah buang tudung, kemar, pakai baju binatang, menjelma tu. Mula dia loudspeaker, pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Tahu aku tak percaya, langsung kat depan pintu tu tadi. Kat rumah dia berubah jadi orang lain. Orang perempuan dekat atas katil di sebelah suami, pastikan tidur menghadap suami, pandang muka suami. Tapi kalau dah terlelap, kita pusing, tu tak apa, sebab dah tidur. Orang lelaki jangan tunggu dia pusing lah. Dah ke? Bukan macam tu. Menghadap. Tapi orang perempuan boleh pusing kalau ada permintaan khas daripada suaminya. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur nak muka kau ni. Yalah, rambut kambang pakai bodak sajuk je ni. Suami pun nak Allah terperanjat kan. Orang perempuan dekat luar ke main lawa lagi, tapi tidur sebelah suami dengan muka berkopoh, rambut kambang. Iya, sebiji macam cerita potong. Suami ni kalau dia tidur berdengkur kan, dia ada beberapa kategori. Pertama, dia kategori dia tidur tu, dia ada yang bunyi mengasah gigi. Krik, tajam gigi dia. Ada yang bunyi sombong kapal. Dia lama kerja kat jeti tu. Esok bini dia pun tanya, "Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Ada yang bunyi paling popular, bunyi vibrate. Yang lagi penat daripada tu, dia ada bunyi sikit ke ujung. Yang lagi penat, dia bunyi bahasa Rusia. Orang perempuan paling teruk kadang-kadang dia sampai tak boleh tidur. Orang perempuan dia sampai duduk tengok suami dia tidur. Pernah tak? Dia tengok. Apa lagu tanggung ni bang? Dan ada sampai satu tahap tu, dia sampai dekat chorus. Dia macam tercakit dia kan. Letak kat hidung. Hidup lagi. Dia dah mati. Jadi ada seorang makcik ni, dia gembau. Dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik ingat dekat pakcik kau waktu tidur lah. Sebab tak terdengar bunyi dia lagi. Boleh dia sedar yang pakcik tu dah tak ada. Jadi
Selagi suami kita ada di sebelah kita, hargailah, bagi galakan. Teruskan bang. Dia selalu cakap kan, abang ni tidur berdengkur bising. Jawab, syukurlah abang tidur berdengkur. Sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kamu, bukan di sebelah orang lain. Jangan sampai orang lain, I tak boleh tidur lah kalau tak dengar you dengkur. Please lah. Dia nak kita dengkur. Macam wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suami melihat isterinya dengan kasih sayang akan dipandang dengan penuh kerahmatan oleh Allah Ta'ala. Betul. 4 muka yang pandang dapat pahala. Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang muka suami dan isteri sendiri. Faham? Iya. Nampak suami balik kan, abang, suami, kau tengok aku, tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua mesti, kau salah mak kau, saya tak lama dah. Jangan macam tu. Maknanya pandang terdapat pahala. Ketiga, pandang Quran. Keempat, pandang Kaabah. Kaabah dapat pahala. Sekarang ni dah kurang dah orang pergi. Sebab apa? Dah makin mahal pula kan. Sian tu. Ada satu makcik tu nak sangat, sekali sampai dekat hotel terus pergi, menangis dia balik hotel. Ustaz, saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Banyak dosa saya, Ustaz. Sabar makcik, ini Madinah ni, memang tak nampak Kaabah. Dia punya excited nak tengok Kaabah, salah tempat perginya. Kerja rawang tak nampak. Memang macam ni Madinah, nanti tunggu lagi 5 hari kita pergi Mekah pula kan. Itulah macam-macam dan pandang Kaabah dapat pahala Kemudian wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumah tangga akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Maksudnya kalau suami keluar nak pergi buat benda baik, niatkan kerana Allah. Suami nak pergi, abang nak pergi mengaji sekejap, abang nak pergi tarawih sekejap, abang nak pergi solat dekat masjid, abang nak pergi dengar ceramah, pergilah bang, elok-elok bang ya. Nampak tak? Macam tu dia. Wanita tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anak yang sakit, diampunkan oleh Allah dosanya. Wanita yang menguli tepung gandum, maksudnya menyediakan makanan untuk keluarganya, maka Allah akan berkatkan rezekinya. Nampak tak? Macam-macam lagi pahala yang diberikan. Apakah ciri-ciri pada zaman sekarang? Taat melaksanakan perintah Tuhan. Satu. Kedua, mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Lelaki bagi beri nafkah zahir batin, perempuan pun menyediakan nafkah yang sepatutnya. Faham Kemudian betul, orang perempuan kena ingat kena layan suami walaupun di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi bukanlah sesaja cari belakang unta, tapi maksudnya tu bila suami kata on tak on, betul kan? Kalau tak dapat sangat, memang tak larat sangat, pegang tangan suami dengan cara baik. Apa dia tak malam ni tak boleh. Betul. Ya, suami umur 40 tahun ke atas sensitif tentang itu. Dia nampak tiang elektrik pakai skirt melawar gitu. Betul nampak tiang skirt tu betul. Orang perempuan layanlah dengan sebaik mungkin. Tapi janganlah cakap clear sangat, pakai bahasa yang dulu faham. Abang. Macam tu je. Ataupun pakai kod Morse. Suami bagi signal. Isteri punya terut. Okey. Contoh. Tapi jangan sangat pakai kod yang sama, takut anak perasan. Kau tengok lu. Lepas ayah cakap tak lama tu mak mesti masuk bilik. Dia tahu. Kemudian sedia memberikan nasihat pada pasangan. Suami boleh bagi nasihat pada isteri, isteri pun boleh bagi nasihat pada suami. Isteri bagi nasihat, abang, saya tak kisah abang nak belanja, ni duit abang, tapi abang kena ingat sport rim ni tiap-tiap bulan istiqamah abang tukar.
Abang cuba abang simpan untuk benda-benda lain, kan? Saya tahu abang ada duit, tapi cuba kita bawa berjimat. Mungkin ada tujuan lain yang boleh kita sempurnakan. Yalah, cakap baik-baik. Macam tu juga suami boleh tegur isteri. Tak pernah sehari pun dalam bulan ni tak ada orang asing datang ke rumah kita mengantar barang. Setiap hari istiqamah orang ni datang. Boleh tak kita jadikan ada hari-hari yang tak ada orang datang? Tak boleh ke? Tin shopping. Nampak? Kan ada je kan. Jadi kena jaga. Nasihat aja. Tapi jawapan orang perempuan, saya beli untuk siapa? Yang saya beli untuk siapa? Untuk keluarga ni juga, untuk abang. Tu yang abang pakai. Wah, saya beli. Tu ujian orang perempuan, kan? Ya. Lemah lembut dalam perbuatannya, lemah lembut, jangan kasar dengan pasangan. Kadang orang perempuan pun kasar pada suami, jangan. Suami pun jangan kasar pada isteri, dan jangan kasar pada anak-anak. Anak-anak hari ni lagi dia cepat ikut perangai kita. Hati-hati. Setakat saya ceramah ni belum ada anak-anak ikut ceramah lagi, belum lagi. Tapi bahasa-bahasa dipakai tu dah macam orang ceramah. Dah ada. So, lemah lembut dalam perbuatan. Ada satu cara kalau nak bagi anak lemah lembut. Ambil beras, basuh beras kan? Basuh beras, ikut arah tawaf. Mesti sambil baca tu, baca Fatihah, selawat 3 kali dan baca doa. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Betul. Macam tu juga kalau nak buat untuk anak mak mentua. Saya tak pernah cubalah, nak cuba untuk suami. Macam puan tak payahlah, SU dah okey, tak payah. Kau lembutkanlah hati suamiku seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu. Tapi jangan tertinggal perkataan hati. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku. Semua seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Balik dah patah-patah tangan. Assalamualaikum. Ambil beras. Nak kena doa balik semula ni. Lemah lembut. Lemah lembut tu yang paling baik. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak menjadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Maklah. Kita pun suka. Dia lupa yang perempuan ni. You all dulu suka suami yang macam mana? I nak suami yang sweet. I nak suami yang funny. Tapi bila dah kahwin, orang perempuan lupa benda ni. Bila suami sweet, abang rindu betul dengan isteri abang. Ni pahal ni. Nak apa? Cakap. Suami baru nak sweet sikit. Suami buat kelakar, dia sound. Tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti happy kan isteri you dengan you funny, you sweet. Allahu Akbar. Well, sebiji macam Jalaluddin Hasan. You tidak dikatakan dia kata sebenarnya you je yang appreciate I. Wife I tak pernah macam you. I sweet pun dia marah. I buat kelakar pun dia kata suruh I serius. Tapi I reda dah dengan hidup I. You kan I ada. Mak. Jadi mulai hari ni kalau suami sweet, kita pun sweet. Iya. Itu sebab kita jangan kejar-kejar benda-benda lain. Jangan kejar kaya. Kerja dekat Majlis Pembenaran Semamperai, kau orang takkan kaya. Terasa pula. Tak, maksud saya bukan sebab tu. Tahu tak cakap, bukan. Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Kadang-kadang dulu kita dengar pengumuman dekat belanjawan kan, bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diumumkan insentif kewangan sebanyak. Tapi korang di bawah kerajaan negeri dapat berapa bulan itu?
Salah soalan tanya. Itu tak dapat ke? Sebulan? Sebulan? Setengah bulan? Okey lah. Federal 2,000 je. Tahun lepas 700. Tahun sebelum tu 500. Masa umum RM500 dekat Dewan. Ada 3 respon penjawab awam pada ketika itu. 500 baik tak yah yang pertama. Respon kedua, okeylah, daripada dulu 500 kan dapat 700, dapat 700. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, cucuk belum lagi bab umum. So bersyukurlah, setengah bulan okeylah. Kan setengah bulan gaji. Bayangkanlah 500 dapat 500 dengan tahap sekarang. Kan, ya Allah, nak buat apa? Sian. Sekarang ni orang beli baju sekolah, bawa anak pergi kat kedai, ukur, ambil saiz, ambil jenis je, balik rumah beli online. Sian betul. Betul. Iya. Kalau korang dapat 500, yang besar ni dapat berapa? Separuh daripada tu, 250. Tak apalah. Macam mana? Kenapa saya ceramah? Saya dah tak ada kerja, saya ceramah. Lemah lembut. Itu rezeki tau. Dapat suami yang lemah lembut pada isterinya. Bayangkan, suami balik nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Dah, pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan, pakai baju korporat, logo Majlis Bandaraya Sembilan Nazrul. Contoh. SU basuh pinggan macam. Sono ke tak sono? Cakap happy kan, walaupun tu lah sekali dalam 360 hari rasa happy lah. Nampak tak? Kemudian apa? Memuliakan keluarga kedua-dua belah pihak, suami isteri, memuliakan, saling memuliakan. Asyik belah dia je ni raya dia dah mula bincang ni, dua-dua Penang ke? Tak, dua-dua Kedah. Asyik mana? Perak, Puan? Kedah. Perak, Kedah. Kena deal lah. Yang paling adil sekali, okey, hari raya pertama rumah ayah saya, hari raya kedua rumah bapa mentua kamu, hari ketiga rumah mak saya. Hari keempat mak. Macam asyik dia je. Tak boleh lah. Pandai-pandai lah kan. Kemudian bersifat pemaaf. Biasalah lelaki perempuan suami isteri buat silap kan, maafkanlah. Jangan dipanjang-panjangkan. Orang lelaki memang dia takkan panjangkan sebab dia suka lupa. Betul, orang lelaki dia lupa. Abang dah lupa apa yang berlaku pada tahun 1976 tu. Jangan macam tu. Jangan Orang perempuan satu lagi, setiap kali kita mengungkit benda yang kita buat, malaikat padam. Saya masak pun nak tahu padam, pahala masak. Saya lahirkan 7 anak tahu, 7 anak ni padam. Saya masak, saya buat air kopi setiap petang awak nak minum air kopi, padam, pahala buat air kopi. Saya tidur melewat tunggu abang, pahala tidur lewat pun padam. Jangan mungkin rugi perempuan. Tengok orang lelaki, mana dia mungkin? Sebab dia tak tahu nak mungkin apa. Apa pula aku nak mungkin ni? Diam je lah. Jadi orang perempuan lepas ni dah macam-macam saya buat untuk abang. Apa dia? Fikir sendiri. Macam tu je. Jangan mungkin. Memaafkan. Macam orang lelaki dia mudah maafkan sebab dia tak suka panjang-panjangkan cerita. Orang perempuan ni masalahnya, saya mungkin boleh maafkan tapi tidak melupakan. Dia nyampang aku, kau je macam tu. Betul, maafkanlah. Apakah tips rumah tangga kekal bahagia? Wanita ni boleh ambil bawa balik. Pertama, jangan cuba tukar sikap pasangan. Dia sikap dia macam tu kan, kita sesuaikan. Tapi mana yang positif je lah. Dia pendiam. Jangan nak suruh dia tukar jadi tiba periang pula, bising je kan. Dia pendiam. Tidak berubah sebab orang lain. Jangan berubah sebab orang lain. Buang perkataan. Kalau bergaduh, buang perkataan cerai. Sampai hati awak, saya tak nak hidup macam ni lagi. Dah, macam tu je. Saya tak suka lah hidup macam ni. Ceraikan saya. Ceraikan. Jangan Jangan cerai, jangan.
Tu sebab kuasa cerai letak kat tangan lelaki. Sebab kalau perempuan dah dapat kuasa cerai, saya ceraikan awak. Sekarang juga. Kejap lagi dapat. Awak ingat saya ceraikan awak? Saya ceraikan awak. Saya ceraikan awak lagi. Pergi ke pejabat, muka macam ni. Bahal. Oh, 4 kali ni. Jangan tinggal banyak lagi perkataan lain. Kesian bila bercerai berai, bila berpisah, tanyalah orang yang dah berpisah, dia tahu susahnya hidup berpisah ni. Anak kan, yang mana dah sudah tu tak apalah nak buat macam mana, tapi yang belum ni tolonglah, mana boleh bertahanlah. Perangai orang jantan ni ustaz, tu tahu, faham sebab apa Tuhan pilih kamu menghadap perangai jantan macam tu. Sebab Tuhan tahu kamu tu kuat. Cuba kalau orang lelaki kena macam tu, dia boleh tahan? Tak boleh. Saya tengok sini banyak cerita-cerita yang suami isteri ni, suami menghadap ketelanjuran isteri dia. Allah, susah nak terima. Perempuan banyak boleh terima. Macam dia boleh, tak apa dah sambil peluang kat abang. Dah kali ketiga dah sambil peluang kat abang. Sampai tahap tu perempuan. Itulah lembutnya hati wanita. Kan? Cuba tengok tak drama perempuan itu. Saya kan bantai-bantai dalam ceramah. Kak Emma Fatimah marah saya, kau pasal aku kena buat pula drama lelaki itu. Tak lama lagi keluar. Sebab saya dalam ceramah, ustaznya pasal lah ni, dia kata guna komunikasi satu sama lain, cakap bahasa yang sama. Kalau nak communicate paling sesuai dalam bilik. Sebab biasanya kalau nak gaduh pun tak lama. Okay, faham kan? Jangan gaduh depan anak-anak, jangan, tak baik. Cuba bawa bertenang, ucap perkataan maaf, beri ruang satu sama lain. Kalau dah bergaduh kan, bagi masa bertenang, relax kan? Beri kepercayaan terhadap pasangan. Elakkan membebel pada pasangan. Tahu membebel? Orang perempuan di rumah memang hobi dia berceramah walaupun tak ada tajuk. So jangan, suami baru balik, jangan penatkan dia dengan perkataan banyak. Abang, duduk bang, abang nak makan apa? Cakap. Nak siapa? Abang nak air kopi? Nak kopi ais ke? Apa? Cakap lah. Bagi kopi ais. Sejuk pula itu. Tadi kau tanya. Okey, saya siapkan okay. Lepas tu bila duduk tu, picit belakang suami. Suami pun sama, nampak isteri tengah lipat kain kan, duduk belakang dia picit. Abang pun penat kan abang ni. Nampak mesra. Kesian dia mesti abang. Tapi kalau ada juga orang perempuan, kalau suami dia picit, jangan sentuh saya. Ada isteri yang marah suami dia sentuh dia. Apa salah ke abang picit belakang isteri abang? Saya bukan tak kenal abang lah. Picit sekejap 5 minit dia berubah hasrat. Mulalah minta benda-benda lain. Yang faham, tak faham sudah. Kemudian jangan lupa hubungan, hubungan di luar bilik dan juga di dalam bilik. Itu fahamlah kan? Jadi masalah hari ini adalah masalah yang ada dekat tangan kita. Masalah ni kan, masalah ni sekarang menyebabkan hubungan jadi dingin, mudah salah faham. Jadi kalau boleh, itu sebab saya dekat rumah telefon biasanya saya takkan letak kat tangan saya. Saya letak, kalau saya charge ke apa, saya silent dan letak kat rumah. Nasib lah kan? Kalau ada emergency ke mana, buat macam mana, saya macam tu je lah. Telefonlah orang lain yang dia tahu. Betul, sebab masa, spend masa dengan family. Tak peduli dengan persekitaran orang ini kan, tak peduli, heboh dengan tu je benda je. Macam tadi kan, saya belum turun daripada kereta, saya perhati dah ready, istiqamah kan, record. Kemudian anak akan cenderung menyendiri, buat hal sendiri je dengan handphone. Betul tak? Sekarang ni kita kena buat kempen, kurangkan telefon di tangan. Buat kempen. Tengok hari raya, dulu hari raya orang seronok nak pergi ziarah sebab nak berbual, nak bercerita, nak apa. Sekarang tak ada dah, semua selfie, faham? Okay lah, rumah lain pula. Kan? Betul kan? Tidak ada rasa saling menyayangi. Gadget merosakkan hubungan anak dan ibu bapa. Jadi peranan kita sebagai ibu, peranan kita, iaitu antara benda-benda yang kita kena selesaikan. Baiklah, sekarang ni saya buka kalau ada apa-apa soalan nak ditanya. Okey, di sebelah sana, yang hujung sana.
yang kat kawasan Tekepung ni, yang ada satu galeri ni kan, ruang media lounge. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, ruang ni tak ada. Okey, ruang ni soalan? Alhamdulillah. Betul tak tuan? Saya dah cakap ruang ni tak ada. Okey, silakan. Ada satu soalan nak tanya. Ada juga soalan. Ya, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan ni mungkin sensitif sikit lah Untuk kedua-dua pihak. okey. Okey, Ustaz, adakah ada terma ataupun yang mengatakan isteri itu cerminan suami? Itu je soalan. Itu je. Okey. Aku tunggu ni kalau ada sambungan. Okey. Lagi? Itu je. Soalan lain sini. Tak ada Okey, ruang belah sini. Tak ada. Okey, ruangan kaunter pertanyaan. Tak ada. Okey, soalan tu tadi. Bagus soalan tu. Adakah terma isteri cerminan suami? Memang ada. Tajuk tu pun saya pernah bawa di Melaka dulu. Isteri cerminan suami. Memang ada. Sebenarnya ada isteri yang jadi macam tu, bukan tiba-tiba dia jadi macam tu. Sebab suaminya membiarkan, kan, sampai satu tahap dia jadi terlampau takut kepada isterinya. Kerana sampai satu tahap isterinya itu menjadi orang yang orang tidak hormatkan kepada suami dia, berpunca daripada masalah suami itu sendiri. Memang ada. Jadi kalau tanya ada tak terma tu, jawapannya ada. Itu je. Kan? Sebab dia tanya ada tak, dia bukan tanya apa maksudnya, tapi ada tak, ada jawapannya. Jadi maknanya memang betul lah. Dan hari ni saya share sikit lah. Saya ketika bentangkan kertas kerja di Setiawan, Perak, di Tanjung Uda River Resort, masa tu untuk Risda ke mana, tajuk dia cabaran suami isteri, cabaran rumah tangga abad ini. Yang pertama, tak mampu tapi nak kahwin. Hari ni ramai dia tak mampu tapi nak kahwin, tapi dimampukan. Dah lah tak mampu. Kalau tak mampu, ada parents yang dia yakin dengan agama anak ni bakal menantunya, tak apalah, hantaran senaskah Al-Quran pun memadai. Pakcik yakin kamu boleh didik anak pakcik, kahwinlah. Macam tu. Tapi ada yang tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Masalahnya personal loan ni ada yang bercampur dengan interest, riba, kemudian digunakan untuk membina rumah tangga. Banyak masalah. Ya. Kedua, tak layak. Kenapa tak layak? Tak ada ilmu, tak ada didikan awal. Khusus kahwin pun yang ekspres. Lepas tu begitu juga kalau di Brunei, khusus kahwin 2 minggu. 2 minggu ke 3 minggu khusus kahwin. Belajar macam mana cara didik anak, macam mana nak solat, mengaji, semua aja. Dan begitu juga tak layak ni, termasuk juga kata Dr. Nick Salida. Dia kata, Dr. Nick Salida kata, orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Dan yang ketiga, masalah rumah tangga hari ini adalah kerana tak jaga ikhtilat, tak jaga batas hubungan sebelum kahwin. Jadi benda tu bocor lepas kahwin. Dapat tahu kan, memang seorang isteri, seorang suami tak perlu share. Sebelum abang kahwin, abang dah buat benda ni dah dengan orang lain. Memang tak boleh cerita. Benda tu aib, kena sorokkan. Tapi sebabkan dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka kan, kat media sosial terdedah satu-satu. Dia pula upload gambar, ada kawan yang dengki share pula gambar kat suami dia, jumpa benda tu. Jadi benda ni banyak jadi masalah. Jadi kalau dari segi akhlak, kena didik daripada awal setting dalam rumah tangga kena betul. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, indah sungguh ciptaan Tuhan, kaulah impian di masa depan. Andai takdir kita berpasangan, doaku agar sentiasa kita disatukan. Banyak itik, anak itik turun ke sawah makan padi. Tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi.
Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sesungguhnya? Dari pauh permatang layak singgah berapat papan kemudi, dari jauh abang datang mengenang adik yang baik budi. Intan baiduri di dalam puan, gelang suasa di dalam raga. Bila ku pandang wajahmu tuan, bagai terpandang pintu syurga. Layang-layang bertali besi, tanam selasih di muka pintu. Sayang sekali-sekali benci, orang berkasih memang begitu. Sirih gagang tumbuh di batu, buluh hutan buatkan galah. Kasih sayang tak boleh tentu, jodoh pertemuan di tangan Allah. Rumah batu pintu ke laut, indah terbina di pinggir jalan. Kerana senyum banyak terpaut, ingin hati hendak berkenalan. Banyak terbang si burung cama di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar, hanya abang aku menanti. Baru sekali menebas lalang, kaki luka tertikam duri. Baru sekali adik dipandang, cinta sudah melekat di hati. Buah rambang masaknya ranum, hendak ditaruh bulan puasa. Abang lalu adik tersenyum, hendak bertanya belum biasa. Datuk Bentara mudik ke hulu, hajat membina sebuah kota. Walau bahaya datang bertalu, kerana cinta ku gagahkan jua. Dalam pantun-pantun ni, saya nak menyemarakkan hubungan kasih sayang. Sebenarnya dalam bab kita cerita tadi, wanita lah sebenarnya mainkan peranan mempertahankan rumah tangga paling banyak sekali. Di luar sana berlaku pergaduhan, berlaku masalah punca lelaki sangat banyak. Tetapi lelaki yang bertahan kurang berbanding isteri yang bertahan. Banyak isteri yang mengalah dengan perangai suami yang macam-macam. So tahniah saya ucapkan kepada orang perempuan yang kuat, jiwa dia kental. Tu sebab kita boleh tengok perempuan tu dah kena pukul dah, lebam, berdarah ni, bawa pergi polis. Tak payahlah, sikit aja ni. Tak apa, kesian kat abang. Tak apa, abang marah salah saya juga ada. Tapi janganlah sampai tahap yang melampau kan. Jaga kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup setakat itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu ukir dari papan. Anak alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok boleh ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyambut. Hati terkenang mulut menyambut. Dah tersamsul pula dah aku dah. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik Pak Penganjur menyebut, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.